Assalamualaikum adik-adik. Selamat pagi. Hari ini hari Selasa bertarikh 16 hari bulan 6 2021 bersamaan 4 Zulkaidah 1442 Hijrah. Sebelum tu, jom kita nyanyi dulu sifat wajib bagi Rasul. Mari kawan, cubalah teka. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 semuanya. Marilah kita sebutkan. Siddiq itu artinya benar. Amanah pula dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan. Fatanah bijaksana artinya. Mari kawan, cubalah teka. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 semuanya. Marilah kita sebutkan. Siddiq itu artinya benar. Amanah pula dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan. Fatanah bijaksana artinya. Okey, adik-adik boleh buka buku Pendidikan Islam muka surat 20 dan 21. Okey adik-adik dah jumpa buku Pendidikan Islam. Jom kita teruskan pelajaran kita. Minggu lepas, cikgu ada ajarkan kepada adik-adik tentang 2 sifat wajib bagi Rasul. Hari ini, kita akan sambung 2 lagi sifat wajib bagi Rasul, iaitu tabligh dan fatanah. Tabligh bermaksud menyampaikan dan fatanah bermaksud bijaksana. Menyampaikan yang dimaksudkan di sini ialah apa yang disampaikan oleh para Rasul dan Nabi mestilah yang benar. Setiap apa yang Allah beritahu dan sampaikan kepada para Rasul dan Nabi, maka setiap para Rasul dan Nabi perlu juga menyampaikan kepada seluruh umat Islam. Supaya kita semua tahu. Manakala fatanah adalah bijaksana. Bijaksana dalam menyampaikan ilmu-ilmu Islam. Bijaksana dalam memberikan apa yang Allah sampaikan. Bijaksana dalam menghurai ayat-ayat Al-Quran. Bijaksana dalam mengatur perang. Bijaksana dalam mengatur strategi supaya umat Islam masuk ke dalam agama Islam. Supaya orang lain tertarik kepada agama Islam. Okey adik-adik. Setiap para Rasul dan Nabi perlu mempunyai keempat-empat sifat wajib ini. Amanah, siddiq, tabligh dan juga fatanah. Untuk itu, cikgu harapkan kita semua dapat terapkan sifat wajib ini ke dalam diri kita. Menjadi seorang yang bijak, menjadi seorang yang jujur, menjadi seorang yang menyampaikan perkara-perkara baik dan melakukan perkara-perkara baik. Kita nak masuk syurga sama-sama kan? Jadi, jom cikgu ajak adik-adik untuk sama-sama buat baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain supaya Allah pun suka, semua orang pun sayang. Okey. Muka surat 20 ni, cikgu nak adik-adik warnakan. Warnakan seluruh gambar di dalam muka surat 20 ini. Kemudian, kita buka pula muka surat 21. Untuk muka surat 21, percaya kepada Rasul. Ini adalah rukun iman yang keberapa adik-adik? Ya. Rukun iman yang ketiga, percaya kepada Rasul. Suaikan nama-nama Nabi dan juga mukjizat yang telah Allah kurniakan kepada para Nabi dan Rasul. Antara Nabi dan Rasul yang menerima mukjizat daripada Allah ialah Nabi Ibrahim, Musa
Isa dan juga Muhammad. Nabi Ibrahim mendapat mukjizat daripada api. Tubuh badannya tidak terkena kepada api. Tubuh badannya sangat elok dan bajunya juga tidak terbakar. Pada satu ketika, zaman Nabi ada seorang raja yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud ni tidak menyembah kepada Allah dan dia di keliling hidupnya ada berhala-berhala yang banyak dan satu berhala yang sangat besar. Lalu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Raja Namrud dan meninggalkan hanya satu berhala besar. Lalu Raja Namrud pun marah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim berkata bukan dia yang membuatnya, yang menghancurkannya adalah berhala yang sangat besar itu. Dan Raja Namrud tidak percaya. Dia menyuruh orang-orangnya untuk membuat api yang sangat besar. Dan dia mencampakkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Lalu Nabi Ibrahim terbakar ke adik-adik? Tak, badan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini kerana Allah telah memerintahkan kepada api untuk sejuk dan dingin. Seperti ayat Allah, wahai api, sejuk dan dinginlah kamu kepada Nabi Ibrahim. Lalu api pun menyejukkan dirinya. Walaupun api itu panas, api itu telah ada dalam keadaan yang sejuk dan tidak membakar kepada Nabi Ibrahim. Jadi adik-adik boleh gariskan Nabi Ibrahim kepada api. Seterusnya, Musa. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat. Pada zaman Nabi Musa ada seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun ni pun tak menyembah kepada Allah adik-adik. Nabi Musa ni ada dua kuasa dalam dia punya tongkat ni adik-adik. Allah bagi mukjizat untuk dia punya tongkat. Satu, tongkat tu boleh menjadi ular yang sangat besar. Di waktu Nabi Musa pergi ke istana, Raja Namrud telah memanggil orang-orang penyihir, ahli sihir di dalam negaranya untuk tunjuk kekuasaan mereka kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa meminta semua ahli sihir itu mengeluarkan kuasa mereka. Kemudian apabila Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya tiba-tiba bertukar menjadi ular yang sangat besar dan memakan semua kuasa-kuasa ahli sihir tersebut. Tetapi ahli sihir itu semua tidak mempercayainya. Dan ahli sihir semua menyatakan bahawa Nabi Musa adalah penipu dan penyihir yang sangat hebat. Lalu Raja Fir'aun tidak percaya. Dan pada satu ketika Nabi Musa telah pergi ke tepi laut dan Nabi Musa telah menghentakkan tongkatnya ke Laut Merah untuk Nabi Musa menyeberangi laut tersebut bersama-sama dengan umat Islam. Ini kerana Raja Fir'aun nak membunuh Nabi Musa dan umat Islam ni adik-adik. Lalu Allah suruh Nabi Musa hentakkan tongkatnya di tepi laut, lalu laut pun terbelah. Bila laut terbelah, Nabi Musa dan umat Islam laju lari untuk menyeberangi laut tersebut. Hebat kuasa Allah. Tapi belum sempat pun Nabi Musa, ketika Nabi Musa sampai di hujung laut, rupanya Fir'aun dah mengekori Nabi Musa. Fir'aun kejar Nabi Musa. Sebelum Fir'aun dapat sampai dan dapat kejar Nabi Musa, Allah suruh Nabi Musa hentakkan kembali tongkat tersebut di tepi laut. Lalu laut tersebut tertutup dan menenggelamkan Fir'aun bersama dengan rakyat-rakyatnya. Nabi Fir'aun pun tenggelam di dalam dasar laut bersama-sama dengan rakyatnya. Tapi Allah tidak menghancurkan badan Fir'aun. Allah ingin badan Fir'aun itu menjadi bukti kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik boleh gariskan Musa kepada tongkatnya. Seterusnya ialah Nabi Isa. Nabi Isa dikurniakan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan burung. Allah telah memberikan tanah liat kepada Nabi Isa untuk membentuk burung.
Lalu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa untuk menghidupkan burung. Kemudian burung tersebut diletakkan di atas bukit. Dan Allah mematikan burung tersebut. Lalu Allah memberi mukjizat semula kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa untuk menghidupkan burung-burung tersebut. Dan yang terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendapat mukjizat daripada Al-Quran. Al-Quran ni apa adik-adik? Al-Quran ni adalah satu kitab yang kita seluruh umat Islam menggunakannya sehingga akhir zaman. Jadi adik-adik, Al-Quran ni sebagai panduan kepada kita semua. Dan kita tidak boleh sewenang-wenangnya meninggalkan Al-Quran. Al-Quran perlu dijaga dengan elok. Diletakkan di tempat yang tinggi. Bukan hanya diletakkan di tempat yang tinggi sahaja. Al-Quran juga perlu dibaca sebagai panduan hidup kita. Sebagai jalan hidup kita. Menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita adalah satu perkara yang sangat dituntut. Jadi adik-adik, banyakkanlah mengaji dan membaca Al-Quran. Okey, adik-adik dah siap membuat suai untuk muka surat 21. Jika dah siap, boleh warnakan gambar di dalam muka surat 21. Kemudian, adik-adik boleh minta tolong ibu ataupun ayah adik-adik tangkapkan gambar dan hantar latihan adik-adik kepada cikgu. Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. #Allah jaga kita, kita jaga kita, jaga kebersihan dan duduk di rumah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.